ketika hari ini anak-anak kita atau kita mendapatkan instan dan sangat mudah untuk memahami kehidupan ini melalui audiovisual, maka audiovisual heritage, maka pengarsipan film, pengarsipan audiovisual menjadi terasa sangat dibutuhkan untuk menolong atau membantu kita supaya kita tidak hilang ingatan lalu tercerabut dari pengetahuan tentang kausalitas, tentang sebab akibat, tentang bagaimana sebuah proses berlangsung. Karena pada hakikatnya hidup terdiri dari masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Arsip film, audiovisual heritage adalah tempat mata air dari pengetahuan untuk kita bisa memahami masa lalu, hari ini, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Jika itu tidak kita miliki, maka karena kita terlalu banyak instan, maka kita akan menjadi tidak memiliki nalar atau daya pikir yang berkesinambungan atau terkoordinasi antara masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Ketika pikiran kita tidak terkoordinasi, maka setiap kata-kata kita, logika kita, pikiran kita, maka akan tidak nyambung. Dengan bahasa lain, kalau pikiran kita tidak nyambung, tidak logis, meskipun kita pintar, meskipun secara akademik kita memiliki ijazah-ijazah formal yang tinggi, maka dalam menghadapi kehidupan kita menjadi dungu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Hari yang cukup gembira, hari yang cukup penuh dengan sukacitanya. Saya ingin mengucapkan kepada anda semua selamat datang ke sambutan World Day for Audio Visual Heritage 2021. Alright, berikan tepuk tangan kepada diri anda sendiri. Saya dengar, mana tak tepuk saya dengar? Okey, saya juga cukup bergembira hari ini kerana kita sama-sama meraihkan sebuah sambutan yang mungkin ada orang belum tahu. Jadi kepada anda semua yang sedang menyaksikan sekarang ini, boleh bagi tahu kepada kawan-kawan yang lain sebab kita nak sama-sama meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya warisan audio visual. Okey, dan untuk maklumat anda semua, program ini merupakan sebuah inisiatif World Heritage Movie Image Center WHMIC dengan kerjasama The Asia Culture Center ACC, UNESCO nampak? Dawa kalau cakap mungkin macam itulah. UNESCO Memory of the World Committee for Asia and the Pacific OCAP, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia SKUM, dan juga sokongan dari Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia PINAS, SIAR, Cinematic Indonesia, Save Myanmar Film, dan juga Laos Cinema Department. Okey, dan juga untuk maklumat anda semua, World Day for Audiovisual Heritage ini disambut pada setiap 27 Oktober setiap tahun. Jadi make sure lepas ni korang kena lock korang punya date. 27 Oktober adalah hari untuk kita menghargai audio visual. Okey, dan hari ini macam-macam acara, macam-macam segmen yang kita sediakan untuk anda semua yang menyaksikan secara langsung, yang mana dibawakan di laman Facebook World Heritage Movie Image Center WHMIC. Dan ajak lagi ramai kawan-kawan yang mana dah tengok sekarang ni, boleh like, boleh share, boleh komen, dan juga boleh kongsi pendapat berkenaan dengan pemeliharaan audio visual. Okey, jadi sebelum kita mulakan pelbagai segmen dengan penuh rasa gembira, sebelum kita melangkah lebih jauh, sememangnya baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian satu figura yang sememangnya menjadi satu individu yang sangat dihormati, terutama daripada pengkarya-pengkarya filem, iaitu Allahyarham Muhammad Khalid. Perginya sebutir permata yang begitu berharga dalam industri filem negara kita. Jadi saya memohon kepada anda semua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita menyedekahkan bacaan Al-Fatihah. Semoga pahala itu akan sampai kepada Allahyarham Muhammad Khalid, dan juga kepada yang bukan Islam boleh bertafakur selama seminit untuk mengenang jasa dan pengorbanan Allahyarham. Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga jasanya menjadi asbab rohnya dipelihara dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya kita akan teruskan acara kita dalam sambutan World Day for Audiovisual Heritage 2021 hari ini. Rasanya tidak lengkap andai kata kita tak mulakan dengan ucap tama. Tapi nak melengkapkan lagi keadaan ataupun suasana kita pada hari ini, saya nak umumkan kita akan berikan giveaway. Kita ada hadiah spesial kepada semua yang sedang menonton sekarang ini. Ada 2 buah buku yang begitu boleh dikatakan satu rujukan yang sempurna kepada pengkarya-pengkarya filem di luar sana, lebih-lebih lagi kepada pengkarya-pengkarya muda. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut bukunya buku apa, hadiahnya berupa apa, macam mana nak dapat, saya akan terangkan semuanya kejap lagi. Tapi sekarang ini kita terus fokus kepada kita punya acara seterusnya, yang mana ucap pertama daripada seorang yang bukan kaleng-kaleng, iaitu kita ada saudara Isazali Isa daripada Kino Eye Pictures Sdn Bhd, yang mana beliau merupakan antara pihak yang banyak melakukan restoration dalam bentuk digital. Jadi kita mulakan acara kita pada hari ini dengan ucap pertama daripada saudara Isazali Isa. Dipersilakan. Dan salam sejahtera kepada semua. Syukur Alhamdulillah, hari ini merupakan World Day for Audiovisual Heritage atau Hari Khazanah Audiovisual Sedunia. World Heritage Moving Image Centre WHMIC yang berpangkalan di Kuala Lumpur, Malaysia dengan kerjasama World Committee for Asia and the Pacific (MAUCAP) telah memberikan saya peluang ini untuk membuat video ucap tama sebagai membuka tirai untuk hari yang bersejarah ini yang juga disambut di seluruh dunia. Saya Isazali Isa dari Kino Eye Pictures Sdn Bhd amat berbesar hati dengan undangan ini dan dengan rendah diri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga kerja WHMIC. Sebagai seorang profesional dalam bidang filem dan penerbitan televisyen di Malaysia selama 20 tahun, saya berpeluang untuk menyaksikan sendiri perubahan teknologi di dalam industri perfilman serta penerbitan televisyen di Malaysia dan di seluruh Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui, sejarah filem Malaysia bermula di Singapura seawal tahun 1933 dan bermulalah era kegemilangan filem Melayu atau The Golden Age of Malay Cinema pada tahun-tahun berikutnya dengan tertubuhnya studio Jalan Ampas. Kemuncaknya bermula dalam tahun 50 hingga 60-an dan lebih 160 filem dibuat dalam 2 dekad yang singkat ini. Sehingga ke hari ini, kita masih lagi dapat menonton filem-filem pada era zaman kegemilangan filem Melayu ini di kaca TV kerana setiap filem-filem tersebut yang asalnya telah dirakam dalam bentuk seluloid 35mm hitam putih telah disimpan dengan baik di dalam pita-pita video seperti digital Betacam dari awal tahun 1980-an. Namun teknologi ini berkesan pada abad analog yang lalu kerana ketika itu teknologi sedia ada hanya mampu menyimpan dalam resolusi standard definition. Pada tahun 2000, era digital bermula muncul dan kami serta beberapa bekas graduan Akademi Filem Malaysia telah menerbitkan sebuah filem separa digital bertajuk Lips to Lips yang ditulis dan diarahkan oleh saudara Amir Muhammad. Pada tahun yang sama, sebuah filem perang berkos tinggi dalam lingkungan 8 juta iaitu filem Lieutenant Adnan telah diterbitkan oleh Paradigm Films iaitu sekarang Ace Motion Pictures bersama Angkatan Tentera Malaysia yang diarahkan oleh saudara Aziz M. Usman. Beberapa pelajar EFM juga terlibat dalam perbikinan filem tersebut. Revolusi digital ketika itu membenarkan pembikin filem seperti Amir untuk membuat filem dengan kos yang rendah dalam lingkungan RM60,000 sahaja. Namun tetap mempunyai konten cerita yang menarik sehingga filem tersebut menjelajah lebih 14 festival filem antarabangsa termasuklah Festival Filem Hawaii pada tahun 2001 yang saya sendiri menghadirinya bersama Amir Muhammad. Di sana, kami bertemu juga pembikin filem Spinning Gasing yang diarahkan oleh Tek Tan dan diterbitkan oleh Dominic He. The Little Cinema of Malaysia, itulah nama kumpulan kami yang diberikan oleh Encik Hassan Muttalib di dalam buku terbitan beliau Malaysian Cinema in a Bottle pada tahun 2013.
termasuklah pembikin-pembikin filem seperti saudara Osman Ali untuk filem Buka Api dan juga saudara Sandos Kesavan untuk filem beliau Belum Lagi Kiamat yang dibuat pada tahun 1999. Kami menjadi sebahagian dari sejarah filem Malaysia yang memulakan lonjakan digital pada ketika itu dan ramai pembikin-pembikin filem lain turut serta dan berjinak-jinak dengan teknologi mini DV sebagai tools atau alat penceritaan mereka berbanding dengan seluloid yang tidak tercapai kos perbelanjaannya untuk membuat filem-filem kecil yang berjiwa besar pada masa itu. Mini DV ketika itu mempunyai resolusi yang sama dengan pita analog yang diguna pakai di stesen televisyen Malaysia iaitu standard definition. Tetapi atau kerja pasca produksinya adalah dalam bentuk digital iaitu dengan penggunaan komputer untuk menyiapkan tugasan suntingan. Pada tahun yang sama, Lips to Lips diterbitkan, filem Dancer in the Dark arahan Lars von Trier telah memenangi anugerah Palme d'Or di Festival Filem Cannes pada tahun 2000. Semangat kami semakin teruja kerana filem luar negara juga telah mendapat pengiktirafan dengan menggunakan teknologi yang sama pada ketika itu. Era revolusi digital menjadi lebih diiktiraf apabila tibanya revolusi HD atau definisi tinggi 2 tahun kemudian. Resolusinya lebih tinggi berbanding dengan standard definition dan mini DV dan secara langsung mempunyai kualiti yang lebih hebat berbanding kepada teknologi SD. Dengan teknologi HD ini, rakaman masih lagi dalam bentuk pita video tetapi harganya tidaklah mampu dimiliki oleh individu yang ingin berkarya dengan kos yang rendah. Namun, teknologi HD ini menjadi satu standard sinema Malaysia pada pertengahan tahun 2000, di mana banyak filem-filem Malaysia dirakam menggunakan teknologi ini. Tetapi, harus dialihkan semula dari digital ke format filem 35mm yang dipanggil proses film recording atau kini transfer. Kerana panggung wayang di Malaysia masih lagi menggunakan projektor filem ketika itu. Revolusi ini telah menjejaskan penggunaan seluloid dan ianya tidak lagi digunakan sebagai bahan rakaman utama dan banyak kerja-kerja pasca produksi menjadi lebih mudah dengan teknologi komputer yang menjadi lebih canggih. Format HD juga mula diguna pakai untuk setiap stesen TV sehingga ke hari ini. Di era digital 4K sekarang ini, ia telah memudahkan pekarya membuat filem mereka dengan lebih berkualiti secara teknikal. Pawagam juga telah bersedia dengan projektor canggih dan tidak lagi perlu proses kini transfer seperti sebelumnya. Namun bahan digital bukanlah sesuatu yang fizikal yang boleh disentuh atau dilihat tanpa penggunaan komputer. Persoalan data filem yang hilang, korup data dan kerosakan kepada cakra keras atau hard disk amatlah membimbangkan. Setiap 2 minggu sekali beberapa pihak datang berjumpa saya untuk mendapatkan semula data-data mereka yang hilang. Saya sendiri telah banyak kehilangan bahan data digital peribadi dan tidak dapat digantikan semula dan hanya yang tinggal adalah kenangan dalam memori saya. Adakah teknologi digital ini sebenarnya baik untuk kita? Adakah kita sudah bersedia dengan infrastruktur untuk menyimpan khazanah-khazanah kita untuk 20 ke 50 tahun akan datang? Atau mungkin kita akan kehilangan khazanah dalam satu abad dan membuat satu lopongan masa atau an empty void of history pada abad akan datang? Sekaranglah masa untuk kita fikirkan perkara ini sejenak. Tahun 2013, saya telah menyertai satu bengkel restorasi filem di Singapura, Film Restoration School Asia, yang diselenggarakan oleh National Museum of Singapore dan dijalankan oleh beberapa profesional dalam bidang restorasi filem dari Itali, L'Immagine Retrovata, dan salah seorang dari pengasasnya adalah Martin Scorsese, seorang pembikin filem yang tidak asing lagi. Pada hari pertama kehadiran kami, dialu-alukan sebuah video ucapan dari beliau. Kami mempelajari pelbagai aspek restorasi filem ke bentuk digital secara praktikal. Satu pengalaman yang sangat bermakna untuk saya dan ilmu yang diberikan banyak membuka minda saya.
Namun selepas pulang ke Malaysia, sebarang perkara tentang restorasi filem atau simpanan filem belum lagi diperkatakan atau dibahaskan oleh mana-mana pihak tertentu dan juga dalam industri filem kita sendiri. Kerana masing-masing sibuk berkarya demi meneruskan kerjaya masing-masing. Lewat tahun 2019, Amir Muhammad telah dihubungi oleh Asian Film Archive di Singapura untuk bantu mengarkibkan filem karya beliau iaitu Lips to Lips sebagai salah satu bahan sejarah filem Asia. Walaupun filem tersebut dalam bentuk digital, namun berbekalkan ilmu yang saya ada, saya telah membuat restorasi filem digital tersebut dan menaik tarafkan ke format HD. Dan Alhamdulillah, sekarang filem tersebut tersimpan rapi di Arkib Asian Film Archive di Singapura bagi tontonan untuk generasi-generasi yang akan datang. Awal tahun 2020, sebelum bermula pandemik COVID, Aziz M. Osman menghubungi saya berkenaan filem Lieutenant Adnan. Dia dapat mengesan negatif filem tersebut di Chennai, India, di mana adunan bunyi akhir dibuat di sana pada tahun 2000 dan negatif filem tersebut masih tersimpan rapi. Saya mulakan segala hubungan melalui email ke makmal di India untuk menguruskan segala tugasan filem scanning ke format digital 4K untuk dibawa pulang ke Malaysia dengan selamat. Beliau memberikan sepenuh kepercayaan kepada saya untuk merestorasikan filem tersebut dalam bentuk 4K. Akhirnya, saya dapat menjalankan kerja-kerja restorasi sebenar sebuah filem dalam bentuk 35mm ke bentuk digital setelah hampir 6 tahun tidak dapat mempraktikkannya. Sebaik saja kotak hard disk seberat 5 kg tiba di Malaysia, pandemik mula melanda. Dan tim kami seramai 12 orang yang dikerahkan untuk membuat kerja-kerja restorasi tersebut terpaksa bekerja dari rumah masing-masing dan berdiskusi secara online. Bermula dari Mac 2020 dan 150 hari kemudian, segala hasil kerja kami dapat dilihat semula di sebuah panggung yang ditempah khas untuk menonton hasil kerja kami. Kami semua teruja dengan hasil kerja sendiri dan setiap penat lelah hilang setelah selesai menonton dan mendapat kata akhir yang positif dari pengarah tersohor itu sendiri. Kami juga kehilangan 2 ahli dari tim kami disebabkan COVID tidak lama selepas sesi tersebut. Sebuah filem berusia lebih 20 tahun akhirnya dapat diperlihatkan semula pada umum pada tanggal 30 Ogos di Astro First. Dan kini filem tersebut juga boleh ditonton di platform Netflix. Sebuah restorasi bukan sekadar mencantikkan semula atau mengubah menjadi satu produk yang berbeza dari asal. Restorasi sebenarnya harus menghormati karya asal sebuah filem tersebut supaya dapat dinaik tarafkan hasilnya ke teknologi terkini dan dapat disimpan sebagai bahan sejarah dan dijadikan sebagai bahan rujukan pada penggiat-penggiat seni pada masa-masa akan datang. Filem seluloid telah terbukti wujud lebih 100 tahun. Adakah bahan digital boleh wujud selama tempoh yang sama? Bagaimanakah kita menyimpan khazanah serta bahan-bahan sejarah kita di abad ini untuk jangka masa yang lama? Inilah yang harus kita fikirkan sekarang sebelum khazanah kita hilang kerana kurang pengetahuan kita tentang dunia digital dan apakah yang boleh diperbaiki dari segi infrastruktur, kepakaran serta passion kita tentang budaya dan khazanah. Saya ingin mengucapkan syabas kepada tim World Heritage Moving Image Center yang diterajui oleh Encik T.S. Azharul Azmil Kamaruzaman kerana memperkasakan restorasi serta arkib dan membawa kefahaman ini kepada halayak sasar tentang betapa pentingnya menyimpan khazanah audiovisual untuk tatapan umum akan datang. Ternyata usaha mereka ini memberi kesan yang mendalam dan bermanfaat untuk masyarakat sejagat dengan memberikan makna baru dalam pengertian sejarah dan dunia kita yang terdahulu. Dengan tema tahun ini, Your Window to the World, diharapkan pihak WHMIC dapat meneruskan segala perancangan mereka dan insya-Allah saya sendiri akan turut serta membantu sekiranya perlu untuk mencapai matlamat utama mereka supaya pada satu hari nanti, Malaysia akan menjadi window yang akan memperlihatkan di mata dunia setiap khazanah audiovisual yang tersimpan rapi untuk tatapan mereka. Saya juga merayu kepada
banyak lagi pihak-pihak tertentu supaya memberikan kerjasama kepada mereka merealisasikan segala perancangan mereka. Acara tahunan ini juga disokong oleh Memory of the World Committee for Asia and the Pacific, Asia Culture Centre, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia serta rakan-rakan pelaksana seperti CR.my, FINAS, Save Myanmar Film, Laos Cinema Department dan Cinematheque Indonesia. Sekiranya kita semua mempunyai niat yang sama, insya-Allah, suatu hari nanti saya juga berharap Malaysia akan menjadi hub utama bagi rujukan-rujukan khazanah audiovisual terbesar di rantau ini. Bawalah khazanah audiovisual kita ke mata dunia dan jadikan Malaysia sebahagian daripada your window to the world. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Baik, terima kasih setinggi-tingginya kita ucapkan kepada Saudara Izzazani Isa kerana sudi memberikan ucap pertama dalam majlis sambutan kita pada hari ini. Okey, jadi untuk memberikan lebih suasana yang meriah kepada majlis sambutan kita pada hari ini, kenapa saya cakap pernah goyang-goyang? Sebabnya selepas ini kita ada satu acara tarian yang akan kita saksikan sebagai satu suntikan supaya kita lebih bersemangat memulakan hari kita pada hari ini. Di pagi hari kejap lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian dari rentak seni yang mana akan mengiringinya adalah lagu Lanang Sipaku Lanang dari filem Si Tanggang. Jadi kepada semua yang sedang menantikan secara langsung sekarang ini, jom kita sama-sama saksikan persembahan tarian yang cukup istimewa dari rentak seni. Jom kita. Lanang ada di sawah padi. Bukanlah lanang si mabuk pinang, sayang anak lama pun di jantung hati. Buah mengkudu, buah delima. Bawa belayar ke sana negeri. Usah ditunggu si adik sayang sekian lama. Ambillah hamba si adik hubui sebagai naganti. Lanang hai sipaku lanang, lanang sedang menyiram baja. Lanang si mabuk pinang, sayang lanang lama bu memandang dada. Lanang hai sipaku lanang, lanang sedang menyiram baja. Lanang si mabuk pinang, sayang lanang lama bu memandang dada. Buah delima, buah mengkudu. Tiba di dali dia larikan orang. Walau datang macam abang sayang, hambamu menunggu. Tetapi pasti si abang ubui belum berguncang. Lanang ada di tengah sawah. Lanang si mabuk pinang, sayang lanang lama bu bekerja tua. Lanang ada di tengah sawah. Lanang si mabuk pinang, sayang lanang lama bu bekerja tua. Anak-anak kuda memandu bahtera.
Bahtera berisi permata indah. Jangan dicuba si adik sayang memilih rupa. Sudahnya nanti si adik obui merana abada. Lalala si mamo pinang sayang anak mamaku memandang saya. Wah. Lalala si mamo pinang sayang anak mamaku memandang saya. Intan permata dalam bahtera. Jaga peturung mentari raja. Bukannya hamba si abang sayang memilih rupa. Kalau dah jodoh si abang, oi apa nak kata. Nanang baik si panggulanang nanang ada di kawan padi. Bukan dalam si mabuk bidang, saya mana mabuk bidang Tuhan. Nanang baik si panggulanang nanang ada di kawan padi. Bukan dalam si mabuk bidang, saya mana mabuk bidang Tuhan.